Tajuk bab 4 adalah sebatian karbon. Okey, so kita tengok dekat sini. Apakah itu sebatian karbon sebenarnya? Okey, sebatian karbon adalah sebatian yang mengandungi unsur karbon. So, sebatian karbon ni kita boleh pecahkan kepada dua. Satu adalah sebatian karbon organik, satu lagi tak organik. Okey. Now, kenapa kita panggil dia sebagai organik? Sebab berasal daripada hidupan, benda hidup. Kalau tak organik, bukan hidup. So, kalau benda hidup, contoh macam gula. Gula ni daripada tumbuhan kan. Etanol. And then minyak kelapa sawit, arang batu, kain kapas dan juga kertas. So, ini semua adalah contoh-contoh sebatian organik. Sebab asalnya daripada hidupan. Now, kalau tak organik berasal daripada bukan hidupan. So, contohnya adalah macam karbon dioksida. And then kita ada kalsium karbonat. Okey, so ini contoh dia. So sebenarnya apa yang awak makan ni kan, macam sumber karbon, protein, itu semua adalah sebatian karbon organik tau. Okey, now. Okey, ini semualah organik. Okey, seterusnya. Okey. Sebatian hidrokarbon. Okey. Sebatian hidrokarbon ni apa? Sebatian hidrokarbon ni adalah sebatian organik. Typo. Okey. Now, sebatian hidrokarbon, okey, dia adalah sebatian organik tetapi hanya mengandungi dua jenis unsur sahaja, which is unsur karbon dan juga unsur hidrogen. Okey. Now, contoh-contoh sebatian hidrokarbon adalah petroleum dan juga gas asli. Yang ni awak dah belajar kan? Petroleum dengan gas asli, sumber ni boleh habiskan. So, sumber ini kita kenali sebagai sumber yang tidak boleh diperbaharui. So, kesimpulan, sebatian hidrokarbon adalah sebatian organik yang hanya mengandungi unsur karbon dan juga hidrogen. Okay, so ini adalah proses-proses pembentukan sebatian hidrokarbon, which is petroleum dengan gas asli. Inilah sebab kenapa kita panggil sebatian hidrokarbon adalah sebatian semula jadi. Sebab asalnya hidrokarbon adalah daripada benda-benda hidup yang dah mati. Nampak tak sisa hidupan seni laut? Okay, now ini sisa hidupan seni, macam apa-apa organisma yang hidup dalam air mati, kena tekanan tinggi beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun dan akhirnya akan membentuk petrol dan juga gas asli. Nampak tak mendakan? Sisa hidup. So sebenarnya petroleum dengan gas asli asalnya adalah daripada sisa hidupan yang mengalami tekanan dan juga haba tinggi beribu tahun membentuk petroleum dan juga gas asli. Nah, tajuk yang ini kita cerita pasal sebatian organik kan? So, kita akan cerita sebatian organik yang pertama. Now, sebatian organik yang pertama adalah alkohol. So, alkohol adalah sebatian karbon organik. Sebatian karbon semula jadi. Okay, so macam mana nak hasilkan alkohol? So, alkohol yang paling famous yang dalam eksperimen, okay, ia adalah etanol. Kita akan cuba buat eksperimen ni lah. Now, tak pun kita tunjuk cara. So, macam mana nak hasilkan etanol? Etanol ni bermula melalui satu proses yang kita panggil dia adalah sebagai proses penapaian. Macam nak buat tapai tu kan. So, penapaian adalah proses penghasilan alkohol. Dalam kes ni adalah etanol. So, macam mana kita nak buat penapaian ni, proses penapaian? Dengan cara kita ada yeast, kita tambah larutan glukosa. Glukosa tambah dengan yeast. Kenapa yeast? Sebab dalam yeast ada enzim namanya enzim zimase. So, enzim zimase. Enzim zimase ni boleh menguraikan glukosa. So, glukosa akan diurai menjadi etanol, karbon dioksida dan juga haba. So, senang kata macam ni tau. Dalam eksperimen kita buat, daripada gambar ni, awak nampak dalam ni letak yeast dengan larutan glukosa. Okey, dekat sebelah sini ni, awak akan tengok hasil akhir. Now, hasil akhirnya, awak akan nampak air kapur yang asalnya jernih akan menjadi keruh. Kenapa keruh? Sebab kehadiran gas karbon dioksida. Now, so lepas tu awak akan bau masam tau.
kat sini masam tu adalah disebabkan ada etanol terhasil. So, penapaian adalah proses glukosa akan diurai menjadi etanol, gas karbon dioksida dan juga haba. Now, eksperimen ni, aktiviti ni akan menggunakan yeast. Sebab yeast mengandungi enzim yang kita panggil dia sebagai enzim Siemens. So, di akhir aktiviti ni, awak akan perasan, tadi kita dah cakap, air kapur ni akan bertukar menjadi keruh. Kenapa keruh? Sebab kehadiran gas karbon dioksida. So, selain glukosa, larutan glukosa, kita boleh tak guna larutan lain? Boleh, asalkan larutan tu mengandungi gula, mengandungi karbohidrat. Okay? So, contohnya adalah nenas. Jus anggur, ubi kayu kita boleh gunakan. Okey, kesimpulan, penapaian adalah proses yang menyebabkan larutan glukosa ataupun air kapur menjadi keruh. Okey. Now, kalau awak perasan, etanol ni adalah sejenis alkohol. Tapi etanol yang kita hasilkan masa proses penapaian ni warna dia keruh. Okey, tapi kita boleh tukar etanol yang keruh ni jadi warna dia lebih jernih, lebih cantik tau. So, aktiviti yang seterusnya lepas melakukan penapaian ni tadi, asalnya ni keruh tau. So, kita buat apa? Kita akan buat satu proses yang kedua. Kita panggil dia sebagai penyulingan. Kenapa keruh? Sebab keruh masa ni etanol ni tak tulen. So, macam mana kita nak tulenkan etanol tu? Cara nak tulenkan etanol dengan cara namanya adalah penyulingan. So, tadi hasil dia, awak nampak tadi daripada penapaian. Okey, ini penapaian ni, hasil dia, hasil penapaian. Lepas tu kita letak dalam ni. Okey, hasil tapai itu tadi, tapi warna dia asalnya keruh. Okey, kita melakukan proses yang kedua, namanya adalah penyulingan. So, penyulingan ni, hasil penyulingan ni, awak tengok hasil sulingan, hasil dia kat sini tau. So, hasil sulingan ni, dia akan menghasilkan cecair tidak berwarna, berbau alkohol ni macam masam, takat didihnya adalah rendah. So, hasil sulingan ni tidak berwarna, berbau alkohol. Okey, berbau alkohol dan takat didihnya adalah rendah. Okey, now kesimpulan daripada aktiviti penapaian dan penyulingan, kita nak kata etanol ni sebenarnya adalah sejenis alkohol. Okey, etanol ni dapat disediakan melalui dua proses, penapaian kemudian penyulingan. Apakah kepentingan proses penyulingan? Penyulingan ni adalah proses ni adalah dapat menulenkan etanol. So, kita akhirnya akan dapat etanol yang tulen. Okey. Now, seterusnya. Now, ciri-ciri alkohol. So, tadi kita dah cakap alkohol ni sebenarnya adalah sebatian karbon. Sebatian karbon semula jadi kan. So, apakah ciri-ciri alkohol? Ciri alkohol, katakanlah awak ada etanol, awak campur dengan air. Lepas tu awak goncangkan dia. Dia boleh larut. Dia tak mewujudkan dua lapisan tau. So, ciri alkohol, satu dia larut dalam air. Ciri kedua, kalaulah alkohol ni kita tambah dengan asid organik, alright, dia boleh membentuk ester. Ester ni adalah kita gunakan ester adalah sebagai perasa tiruan. Okay. Now, so macam mana nak bentuk ester? Ester ni asid organik. Contoh asid organik yang paling famous adalah asid etanoik. Okay, ada asid sulfurik pekat, dia akan menghasilkan ester. So, ester adalah gabungan alkohol dengan asid organik. Ni dia ester. Okay, now, ciri-ciri alkohol yang lain. Cecair tidak berwarna, mempunyai bau tersendiri, bau dia masam dan dia mudah meruap. Sebab tu alkohol dia kena tutup. Kalau tak tutup, awak biarkan 2-3 hari, awak tengok kandungan alkohol tu akan berkurang sebab dia boleh meruap. Kemudian, alkohol ni satu sifat dia mudah terbakar. Okey, so alkohol bertindak balas dengan oksigen, dia boleh menghasilkan gas karbon dioksida, air dan juga haba. Tapi pembakaran dia cantik tau. Dia akan menghasilkan nyalaan biru, tak ada jelaga, tanpa jelaga. Okey, seterusnya, aktiviti seterusnya. So, aktiviti seterusnya adalah pengesteran. Apakah itu pengesteran? Pengesteran adalah tindak balas alkohol. Nampak tak ni?
alkohol kita tindak balaskan dengan asid organik. Ini adalah asid organik. So, tindak balas etanol dengan asid organik dan kita tambah asid sulfurik pekat akan menghasilkan ester. So, ester, tengok daripada gambar ni. Ester adalah alkohol tambah asid organik. Okey, akan menghasilkan ester lah. Okey, now yang ini kita dah cakap. So, apakah hasil tindak balas ni? Dia akan jadi bau wangi terhasil. Okey, kenapa kita gunakan asid sulfurik dalam tindak balas ni? Asid sulfurik adalah sebagai pemangkin. Apakah itu pemangkin? Pemangkin adalah bahan yang boleh mempercepatkan tindak balas. Mempercepatkan tindak balas. So, apakah fungsi ester? Fungsi ester adalah sebagai perisa makanan dan juga membuat minyak wangi. Now, campuran alkohol, tengok campuran alkohol dan asid organik perlu dipanaskan. Kenapa kita panaskan pakai kukus air ni? Ini kukus air. Kenapa kita tak boleh panas macam ni? Kenapa kita kena letak dalam kukus air? Sebabnya, okey, alkohol mudah meruap. Sebab tu kita tak boleh buat pemanasan direct. So, kita kena letak dia dalam kukus air. Now, so, apakah kegunaan alkohol? Okey. Kegunaan alkohol ni ada banyak. Pertama adalah sebagai antiseptik. Okey, sebab tu kalau sebelum kena suntik, kan ada nurse pergi sapu ada satu dekat awak rasa sejuk tu kan. Sebenarnya itu adalah sebagai antiseptik. Bukan nak bagi kurang rasa sakit. Nak bagi kawasan yang sebelum kena suntik tu steril. Bebas daripada mikroorganisma. Now, kedua, sebagai bahan api. Sebab dia mudah terbakar. Dan dia punya api adalah warna biru tanpa jelaga. Kemudian, apakah kegunaan alkohol? Menghasilkan minuman beralkohol. So, minum beralkohol ni dia ada peratus ni tersendiri. Kalau terlampau tinggi, dia akan membahayakan kesihatan. Apakah fungsi alkohol lain? Sebagai perisa tiruan. Ini kalaulah kita dah tindak balaskan dengan asid tadi, ester. Sebab dalam ester ada alkohol. Kemudian, apakah kegunaan alkohol? Sebagai pelarut organik. So, kesimpulannya, kegunaan alkohol ada 5. Sebagai antiseptik, bahan api, minuman beralkohol, perisa tiruan dan juga pelarut organik. Pelarut organik ni boleh jumpa kat mana? Kita boleh jumpa dekat bahan kosmetik dan juga minyak wangi. Ini adalah daripada buku teks. So, awak boleh tengoklah. Ni tadi, minuman beralkohol. Okey. Now, apakah kesan jika alkohol ni kita ambil dalam kuantiti yang berlebihan? So, ini kalau orang yang minum alkohol, minuman beralkohol dan ambil minuman beralkohol ni dalam kuantiti yang sangat tinggi. Okey, dia akan menyebabkan kadar denyupan jantung akan menjadi laju, melambatkan gerak balas. So, dia punya rangsangan untuk menghasilkan gerak balas tu lambat, menyebabkan sesak nafas, boleh menjejaskan pemikiran, pendengaran, penglihatan dan juga percakapan. Dan alkohol ni kalau diambil dalam kuantiti yang banyak dan lama, dia boleh menghakis dinding perut. Sebab dia sebenarnya alkohol ni berasid. So, dia boleh menyebabkan gastrik ataupun ulcer. Ini nampak sangatlah kalau orang minum minuman beralkohol terlampau banyak, boleh mengganggu koordinasi dan juga keseimbangan. Jalan pun susah nak betul. Ini kalau alkohol diambil dalam kuantiti yang banyak dan lama, boleh menyebabkan sirosis hati. Apakah itu sirosis hati? Hati tu akan jadi keras dan berparut. Okey. So, bahayalah. Now, ini adalah daripada buku teks. Tadi kita dah cakap. So, kesan alkohol tadi dia ada kesan pada mata, jantung, perut, ginjal, kaki. Maksudnya dia kurang sensitif, kerap buang air kencing, air kencing. Okey. Alright. So, paru dan juga otak. Ini dalam buku teks. Now, kita dah cerita tadi, kita cerita